Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa amalan shalihan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu menceritakan tentang penyakit-penyakit hati, macam mana kita nak membaikkan diri kita, macam mana kita nak menjaga anggota badan kita, kan? Jadi kita akan sambung lagi pengajian kita dalam menceritakan lidah. Fasal pada menceritakan tentang lidah. Kita belum habis lagi cerita tentang lidah. Pada kali yang dulu kita dah cerita dan juga kita dah kongsi kisah Sayyidina Mu'az bin Jabal dan juga Sayyidina Abu Bakar tentang lidah, kan? Kemudian pada kali ini kata pengarang, dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk. Jadi pengarang kata perkataan yang baik, percakapan yang baik ini dia akan mendatangkan petunjuk, dia akan bawa petunjuk bagi segala anggota, badan kita lah, kan? Bila percakapan kita baik, insya-Allah perbuatan kita pun akan jadi baik juga, kan? Dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Kita cakap benda yang jahat, kita cakap benda yang buruk, itu akan menyebabkan kelakuan kita, anggota badan kita akan melakukan perbuatan yang jahat. Sebab apa? Sebab jahat kita punya percakapan kita tadi, kan? Perkataan yang jahat lah, kan? Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Okey, jadi dia kata Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal lah. Abu Sa'id Al-Khudri kata, pagi-pagi bila kita bangun pagi ni, semua anggota badan kita ni dia akan merujuk kepada lidah ni. Dan berkata semuanya bagi lidah, kan? Menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul atas petunjuk. Jadi dia kata hari ini kami nak minta petunjuk daripada kamu, tapi kami nak petunjuk yang baik. Nak suruh mulut tu cakap benda baik lah, kan? Barulah anggota badan kita tu akan bawa pada benda yang baik, kan? Sehingga kan kalau kita cakap benda yang buruk ni, dia akan membawa kepada memukul dengan tangan lah, kan? Sampai macam tu sekali lah, kan? Okey. Dengan nama Allah. Jadi maksudnya bila kita bangun pagi tu, sebab tu Nabi suruh kita sebut Alhamdulillah, kan? Itu sekurang-kurangnya ataupun panjangnya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu baca doa tu. Sebut bersyukur bila kita bangun pagi, bersyukur tu menyebut perkataan yang baiklah. Sebab apa ni? Dengan nama Allah tadi, kan? Supaya betul lah petunjuk yang diberikan oleh mulut kepada anggota badan yang lain, kan? Kerana bahawasanya jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Anggota badan ni cakap ni dialog antara anggota badan dengan lidah. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Okey. Kalau kamu betul, kami pun betul juga lah, anggota badan kata, kan? Dan jika engkau bengkok, nescaya kami pun bengkok. Kalau kamu buat tak betul, kami pun buat tak betul lah. Kalau mulut cakap benda tak betul, anggota badan pun semua akan buat yang tak betul, dan kaki pun akan berjalan pergi ke tempat yang tak betul. Dan berkata oleh Malik, tu habis cerita lah. Tu cerita yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kan? Kemudian, dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar ni seorang ulama lah, dan juga wali Allah, kan? Apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau, apabila kita tengok hati kita keras dan lemah pada badan jadi lemah, kan? Hati keras, badan lemah, kan? Dan
tergagah pada rezeki engkau, dan rezeki pun rasa payah, kan? Rasa hati macam keras, kemudian ada rasa lemah, badan ni rasa lemah, kan? Kemudian ada pula rasa tergagah pada rezeki, payah sangat rezeki ni. Pasal apa rezeki ni payah sangat nak masuk ni, payah nak dapat rezeki ni, kan? Maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Jadi bila kamu ada apa nak panggil, simptom-simptom, kan? Kita pakai bahasa canggih sikit, kan? Simptom-simptom yang disebut tadi, yang diceritakan oleh Malik bin Dinar tadi lah. Kan, apa simptom dia? Lemah anggota badan. Badan rasa lemah, kan? Hati ni rasa berat, kan? Keras hati, rasa berat ni, kan? Dengar ayat Quran pun tak rasa insaf ni. Patut rasa rezeki payah nak masuk. Ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan engkau. Maksudnya hang tu, kamu tu, kita ni, kan, ada salah cakap lah. Bila ada salah cakap tu bawa kepada jadi lemah, nak buat amal apa semua lemah, nak jadi hati pun hati jadi keras sebab banyak cakap benda salah, kan? Kemudian rezeki pun rasa payah masuk. Sebab apa? Bila kita cakap ni, kita cakap tentang rezeki lah. Bila kita kritik tentang rezeki, kita kritik pada Allah. Jadi sebab tu rezeki payah masuk, kan? Tu kita tengok tu. Jadi tak memberi manfaat pada kita lah. Jadi payah pula, kan? Sebab kita cakap, Tuhan kata, okey, hang cakap sangat, aku tunai lah benda ni, kan? Sebab tu kadang-kadang bila kita salah cakap, tu yang rezeki payah masuk tu, kan? Jadi jangan salah cakap. Ikut yang Nabi kata, banyaklah diam daripada bercakap, dan bercakaplah ketika berhajat sahaja. Okey, habis kat situ. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus, yang sia-sia. Jadi dia kata, pengarang kata, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, itu pengarang kitab ni lah. Dia kata, kamu kena tahu, kena kenal pasti, ada kalanya yang kamu cakap tu kerana taat. Benda yang baik cakap kerana taat lah. Mengucap 2 kalimah syahadah tu cakap kerana taat lah. Membaca Al-Quran tu cakap kerana taat. Membaca dalam sembahyang itu bercakap kerana taat. Atau maksiat, cakap benda-benda yang diharamkan, maki dan sebagainya, kan? Benda yang diharamkan, cakap benda-benda yang tak baik, mengadu domba dan sebagainya. Atau yang harus, bercakap benda yang harus, yang sia-sia, yang tidak memberi manfaat, kan? Cakap benda yang tidak memberi manfaat kepada kita, kan? Ini dia nak cerita apa ni? Nak cerita perkataan kita tu tak lari daripada perkara ni lah. Antaranya cakap kerana taat, cakap kerana maksiat, cakap benda maksiat lah, cakap benda taat, cakap benda maksiat, kemudian cakap benda yang harus, yang tak ada apa-apa manfaat kepada kita, yang cakap benda yang sia-sia, kan? Benda yang sia-sia ni kalau kita kekal atas benda tu, dia boleh bawa pada dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Maka jika ada ia taat, jadi kalau yang kita cakap tu adalah perkara taat. Apa dia perkara taat? Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Kita menyuruh untuk buat kebajikan, mengajak orang untuk buat kebajikan, perkara yang baik. Tu benda yang atas taat lah, tuan. Bercakap benda yang taat. Kemudian, dan melarang daripada kejahatan, itu pun taat juga lah. Melarang daripada melakukan kejahatan, itu daripada perkara taat yang kita cakap. Maka padanya pahala. Jadi kalau benda ni, benda yang bercakap kerana taat tadi, kan? Maka padanya pahala yang besar-besar. Ada pahala yang besar ni, kan? Kalau kita cakap benda yang baik, melarang orang buat benda yang jahat, benda yang maksiat, itu dapat pahala yang sangat besar. Tambah-tambah di zaman kita ini nak cakap benar cukup susah. Nak cakap benda yang baik ni pun cukup susah, kan? Nak berdusta ni cukup senang. Nak bercakap benda yang menimbulkan fitnah ni pun senang, kan? Zaman kita ni, kan? Jadi kena ni sangatlah, kena perhati jugalah apa benda yang kita nak cakap ni, kan? Dan jika ada ia maksiat. Okey, tu cerita kalau kata yang taat tadi dapat pahala yang sangat besar. Dan kalau kita cakap tu dia pi ikut maksiat, kan? Pi ikut maksiat. Maka padanya siksa. Pada cakap benda yang maksiat tu ada siksaan daripada Allah. Apa siksaan daripada Allah? Masuk neraka lah cerita dah, kan? Masuk neraka lah.
Kan? Yang tadi pahala yang besar masuk syurga lah, pahala yang besar. Kan? Tak payah hurai banyak lah kan. Kita kata lah syurga ni tempat seronok, neraka ni tempat azab. Tu kan. Padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Jadi dia kata, kalau kamu cakap tu benda maksiat, maka ada seksaan daripada Allah yang kamu tak mampu nak tanggung. Seksaan daripada Allah ni tak mampu kita nak tanggung. Walaupun kecil sekalipun, itu daripada Allah. Tak mampu kita nak tanggung. Murka Allah tu tak mampu kita nak tanggung, walaupun kecil sekalipun. Jangan nak kata ustaz ni dosa kecil lah. Tak. Sekecil-kecil dosa, kalau kena seksa dengan Allah, seksaan daripada Allah tu, ia sangat besar. Walaupun rupanya nampak macam kecil, walaupun dia kata dalam kitab kata tu seksaan yang kecil, tapi itu sebenarnya sudah besar. Sebab apa? Seksaan daripada Allah. Siapa Allah? Malikal mulk, kan? Raja kepada segala raja, kan? Dia sangat besar lah, kan? Macam kita lah, kalau kena denda dengan ayah kecil lah, tapi kalau kena denda dengan polis besar lah, kan? Tu ayah saya polis lah. Tu lain pula cerita, kan. Okey, baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yaktubun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wallahu alam. Saya ingat sekadar itu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita untuk kita sambung pengajian kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.